haiwan mempunyai tingkah laku khas. Apa beza ciri khas dengan tingkah laku khas? Macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ayah Azmi. Saya Ayah Azmi, cikgu sains anda. Okey, seperti atas. Bagi yang baru masuk ke channel ini, selamat datang. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang untuk dapatkan video-video secara automatik daripada cikgu menerangkan berkenaan dengan topik sains anda. Untuk memastikan kamu faham topik ini, cikgu ada bantu kamu dengan menjadikan soalan pada link di description di bawah, mana kamu boleh klik untuk dapatkan soalan tersebut. Tapi untuk masuk soalan tersebut, kamu perlu ada masuk password. Okey, mana password tersebut cikgu letak di dalam video ini. Kalau kamu nak dapatkan password tersebut, kamu kena tonton video ini sampai habis. InsyaAllah kamu akan jumpa password tersebut. Okey? Selain daripada ciri khas yang terdapat pada badan haiwan tersebut, seperti yang kita dah bincang sebelum ni, setengah haiwan mempunyai tingkah laku khas. Apa beza ciri khas dengan tingkah laku khas? Macam ni. Ciri khas ada pada badan dia. Apa yang badan dia buat untuk dia selamatkan diri dia. Tingkah laku khas, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, tingkah laku dia untuk menyelamatkan diri dia daripada musuh, akhirnya memastikan kemandirian spesies dia. Itu beza dia. Ciri khas, tingkah laku khas. Ciri khas pada badan dia, tingkah laku khas, apa yang dia buat. Kita tengok contoh ni. Okey. Landak memecut masuk ke dalam sarang bawah tanah jika diserang. Okey. Jika gagal melarikan diri, landak akan mengembangkan duri tajam pada badan. Ni nampak tak? Dia buat tingkah laku dia, dia mengembangkan duri tajam dia untuk menakutkan musuh. Bila musuh datang dekat, habis tu tercucuk lah. Okey? Jadi itu tingkah laku khas landak. Dia tingkah laku dia. Apa yang dia buat? Mengembangkan duri tajam pada badannya. Okey, ini info sains ni. Duri landak sebenarnya ialah bulu keras yang bercacak tajam yang melindungi landak. Duri pada badan seekor landak mencecah hingga 3,000 duri. Berani terdekat macam 3,000 jarum lah. Duri ini akan melekat dengan sedikit sentuhan pada kulit musuh yang cuba menangkap atau menyentuh. Memang cantik duri landak ni. Kalau kamu pegang, dia akan terus tercabut, kena kat kamu. Bahaya. Okey, duri landak ni dia tajam. Tengok tingkah laku khas bagi ikan buntal pula. Apa yang dia buat? Dia mengembungkan badannya yang berduri tajam. Macam landak tadi, dia boleh kembangkan. Ini mengembungkan badan dia 3 kali ganda besar untuk menakutkan musuh. Ya, ikan buntal juga ada racun. Hati-hati ya. Kalau nak makan ikan buntal ni boleh, tapi di negara Jepun biasanya dia pandai buang racun tu. Okey, boleh makan. Okey. Dia mengembangkan badannya yang berduri tajam. Itu tingkah laku dia. Ikan buntal beracun dan berduri tajam. Walau bagaimanapun, ikan buntal sering menjadi mangsa. Mengapa? Sebab apa? Sebab dia menjadi mangsa kepada siapa? Dia menjadi mangsa biasanya kepada manusia dan juga yang lain. Faktor utama sekali dia khasiat dan juga nilai yang ada pada ikan buntal ni. Nilai dia sebab itulah dia mahal ya. Sebabkan dia mahal, dia sering menjadi mangsa. Walaupun dia beracun, walaupun dia berduri tajam, kita tangkap dia pun, kita boleh buang duri dia, ada cara dia untuk kita makan. Tengok cicak pula. Okey, cicak ni. Biasa kan, nampak kan cicak kan? Cicak akan memutuskan anggota badannya. Rupa-rupanya tingkah laku cicak ni, dia putuskan ekor dia, anggota badan dia apabila diserang. Sebab apa? Cara ini akan menyebabkan musuh keliru. Poin ni. Keliru. Sementara cicak dan gurita melarikan diri. Cicak dan sotong gurita, contohnya yang ada 8 tentacles kan, dia boleh putuskan anggota badan dia untuk mengelirukan musuh. Kita tengok yang ni pula. Sotong dan gurita akan menyemburkan dakwat hitam. Okey, dia semburkan dakwat hitam. Kalau pasal kalau makan sotong kan, kalau kita tak buang betul dakwat dia, mulut kita akan hitam-hitam. Itu dakwat dia. Okey, menyemburkan dakwat hitam ke arah musuh apabila diserang. Kemudian dia buat apa? Kemudian haiwan ini akan melarikan diri dengan pantas untuk menyelamatkan diri. Rupa-rupanya lepas dia sembur dakwat hitam tu, dia melarikan diri untuk menyelamatkan diri dia. Okey.
Itu info yang penting juga ya. Tengok contoh tingkah laku khas haiwan yang lain pula. Sini ya. Memasukkan anggota badan ke dalam cengkerang. Ini tingkah laku khas juga ya. Tingkah laku khas bagi apa? Bagi kura-kura. Punya kura-kura memasukkan anggota badan ke dalam cengkerang apabila berasa terancam. Macam dia masuk dalam rumah dia lah. Okey, berbeza pula dengan tenggiling. Tenggiling ni buat apa? Sebab dia tak ada cengkerang. Saya pula akan menggulungkan diri apabila berasa terancam. Dia gulung diri dia, jadi macam bola. Dia punya sisik dia keras. Bila gulung jadi bola yang sangat keras. Selamatlah. Okey. Macam ulat gonggok juga ya. Kalau pasal ulat gonggok, bila kamu jentik ulat gonggok, pegang sikit ulat gonggok, dia akan terus bergulung. Ketelaluan bagi soalan uji minda pada link description di bawah adalah 4-3-4-3-4-3. Saya ulang sekali lagi. 4-3-4-3-4-3. Selain daripada ciri khas yang terdapat pada badan haiwan tersebut seperti yang kita dah bincang sebelum ni, okey, saya juga akan menggulungkan diri untuk melindungi kepala saya apabila berasa terancam. Okey, ulat gonggok pun menggulungkan diri, tenggiling menggulungkan diri. Okey, dia punya tingkah laku dia, kura-kura memasukkan anggota badan ke dalam cengkerang dia. Dan yang terakhir sekali kita tengok ya, gajah. Gajah, apakah tingkah laku khas dia untuk memastikan dia kemandirian spesies dia terus berlaku ya. Kami hidup berkumpulan. Rupanya gajah ni nak memastikan kemandirian dia hidup berkumpulan. Sebab apa? Untuk melindungi diri dan mengurangkan risiko diserang oleh musuh. Bila hidup dalam satu kumpulan, dia dah besar, hidup dalam kumpulan pun besar. Jadi haiwan-haiwan pemangsa yang nak makan dia ni ataupun cederakan anak dia ataupun anak-anak dia akan takut. Jadi hidup berkumpulan ni lebih kuat. Okey, haiwan besar pun hidup berkumpulan. Okey, tengok semut pula. Kami juga seperti gajah yang hidup dan bergerak dalam kumpulan bagi menjamin keselamatan. Kita mungkin berani dengan seekor semut yang kecil, tapi kalau kamu tengok semut itu ada beribu-ribu, kamu nak dekat pun kamu takut. Itu adalah satu tingkah laku khas bagi haiwan seperti semut. Okey. Bagaimanakah tingkah laku khas haiwan melindunginya daripada musuh? Jelaskan tingkah laku khas tersebut dengan contoh. Okey. Tingkah laku khas haiwan melindunginya daripada musuh dengan cara menakutkan musuh ataupun mengelirukan musuh. Contohnya lah kan, menakutkan musuh macam landak tadi lah, dia kembangkan dia punya duri, musuh takut. Okey, ataupun hidup dengan cara berkumpulan. Orang jadi takut nak pergi dekat semut. Jadi itu menyebabkan kemandirian dia terus ada. Jadi kamu nampak tak kesimpulannya? Ada ciri khas, ada tingkah laku khas. Bila dua-dua ini bergabung, okey, ciri khas haiwan dan tingkah laku khas haiwan bergabung, ni dapat memastikan kemandirian spesies haiwan tersebut dengan cara macam mana? Melindungi dia daripada musuh. Bila musuh tak pergi serang dia, dia terus ada di muka bumi ini. Dia tak pupus lah. Bila tak pupus, dia kemandirian spesiesnya berlaku. Okey, jadi itu saja penerangan cikgu berkenaan dengan tajuk tingkah laku khas haiwan. Cikgu harap kamu dapat uji kefahaman kamu berkenaan dengan tajuk ini dengan jawab soalan pada description link di bawah yang cikgu sertakan ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang di channel Ahir Azmi. Saya Cikgu Ahir Azmi, cikgu sains anda. Bagi mana-mana yang belum subscribe, sila subscribe, tekan butang share, like dan komen. Assalamualaikum.